قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan tersebut dalam kitab Tanwir. Mungkin saja yang dimasukkan kitab Tanwir ini kitab Tanwir fi Isqat Tadbir. Dan tersebut dalam kitab Tanwir bahawasanya tamak itu lawan daripada sifat wara', dan tiadalah syak bahawasanya wara' yang zahir bagi segala orang yang am itu, iaitu meninggalkan segala perkara yang syubhah, dan hanya senya lawan wara' itu khas, iaitu kepada mereka itu yang mensahkan yakin dan menyempurnakan ta'aluk kepada Tuhan. Sambungan daripada kata-kata hikmat yang sebelum ini, yang disebut oleh pengarang ini, iaitu kata-katanya ma basaqat aghsanu zulli illa an bazri tama'. Kata-kata sebelum ini tidaklah tumbuh, tidaklah tersebar cabang-cabang kehinaan kecuali daripada benih-benih tamak. Jadi dalam kata-kata hikmat sebelum ini bahawasanya tamak kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala maka akan menambahkan kehinaan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ini bicarakan tentang kecelaan tamak, kecelaan tamak kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah terdapatnya sifat tamak pada kita kecuali tamak yang berdasarkan nafsu manusia. Jadi tidaklah seorang itu tamak kerana disebabkan nafsu. Bermaksud nafsu kita akan disertai sifat tamak. Jadi manusia tamak bermaksud berkeinginan kepada sesuatu yang disukai oleh syahwat dia, maka dia akan jadi tamak. Manusia akan tamak pada makanan, manusia akan tamak pada harta, bahkan manusia akan tamak pada makhluk. Sebab itu kalimah tamak adalah bermaksud sesuatu keinginan yang bersangatan. Maka nama dia tamak. Tersangat ingin, tersangat berkeinginan, nama dia tamak. Tetapi kalimah tamak itu dimaksudkan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu dia berkeinginan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalimah tamak boleh juga kita sebut tamak kepada Allah. Mana perasaan yang sangat ingin kepada Tuhan dia, maka boleh juga kita sebut tamak juga. Tetapi kalimah tamak itu telah digunakan selain daripada Allah Ta'ala, itu kita kata tamak. Sebab bahasa nafsu tu begitu. Nafsu ini dia terbiasa kepada
selain daripada Allah. Sifat nafsu tu seperti itu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia menyebut nafsu itu sangat jahat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu bersangatan mengajak pada jahat. Kenapa Allah Ta'ala sebut nafsu itu bersangatan mengajak kepada jahat? Sebab nafsu itu sifat dia tamak kepada selain daripada Allah. Itu sifat nafsu itu tamak selain daripada Allah. Sebab itu awal-awal taat kepada Allah Ta'ala tak anda. Awal-awal taat kepada Allah berat tak anda. Apa lagi kita kata, menjemukan, tidak menarik, tidak mendatangkan keseronokan. Itu asal-asal taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Asal-asal tak suka. Kenapa? Sebab nafsu itu terbiasa kegembiraan dia dengan syahwat dia. Makan, minum, harta, anak, isteri. Maka asal nafsu itu sebegitu. Nafsu itu tidak selesa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak selesa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi disebabkan iman kita, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk taat pada Allah. Jadi kita dijaga oleh iman kita. Iman kita menjaga kita. Sebab itu iman ini asas. Kenapa? Sebab kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada hari akhirat. Kita beriman kepada syurga dan neraka. Kita beriman kepada dosa dan pahala. Ada? Yang nama dia perintah wajib, kita beriman. Beriman kepada perintah wajib itu. Contoh perintah wajib solat, kita beriman terhadap perintah itu. Bermaksud kafir seseorang boleh keluar, gugur iman seseorang kalau dia mengatakan solat maghrib tak wajib. Kenapa tak sembahyang? Tak wajib dah. Maka gugur iman dia. Ada? Jadi paling tidak pun orang tu tak sembahyang sebab apa? Malih. Bukan dia tidak percaya kepada kewajipan itu. Dia percaya. Maka dia iman. Jadi kita masih ada iman. Beriman kita kepada Allah, beriman kepada kita perintah yang wajib. Beriman kita kepada dosa dan pahala. Kalau kita tak beriman, tak percaya, rosak iman kita. Tidak percaya kepada syurga neraka, rosak tak iman? Rosak iman kita. Tidak percaya kepada azab, tidak percaya kepada alam barzah, rosak iman kita. Jadi kita ada iman. Iman kita adalah percaya kepada kewajipan salat, beriman kepada kewajipan, dan beriman kepada perintah-perintah yang sunat. Beriman kepada perintah baca Quran, beriman kita kepada perintah solat-solat yang sunat. Jadi masalah dia bila kita melakukan taat tersebut, kita rasa tak selesa, kita rasa berat, kita rasa tak seronok. Semacam mana kita pergi makan, lain macam seronok dia kalau pergi makan. Tak sama macam kita pergi ambil harta yang orang nak bagi kat kita. Kita nak pergi Kuala Lumpur sebab ada orang nak bagi kita 1,5 juta. Riang tak rasa? Riang rasa. Ada? Kenapa sebegitu? Tapi cuba diperintahkan kita solat, diperintahkan kita tarawih, nasib baik 10, kok 20 lalap semua.
Kenapa pula? Oh, you tak terdayu doh, kata. Tidak menyeronokkan, dia kata. Apakah kita tidak percaya kepada balasan pahala? Percaya kita. Kita ada iman. Jadi iman kita yang menjaga kita. Tetapi perasaan kita lain macam pula rasa kan. Solat itu rasanya tidak menyeronokkan. Ibadat itu tidak merasai kemanisan. Di sini persoalan dia, kata. Kenapa begitu? Bukankah kita percaya kepada syurga neraka? Bukankah kita percaya kepada dosa dan pahala? Tapi bila kita melakukan, perasaan kita, hati kita rasa tak seronok. Semacam mana kita rasa seronok dengan harta, sebagaimana kita rasa seronok dengan manusia-manusia yang kita sayangi. Kenapa macam tu? Di sini nafsu kita. Nafsu. Jadi nafsu itu jahat. Jahat. Nafsu yang jahat tetapi berbentuk cinta. Nafsu itu jahat tapi kita sayang kat dia. Tu yang kita dua kali jahat. Kalau benda jahat kita benci, itu mudah. Benda jahat kita pun benci kat dia, mudah. Ini benda jahat kita suka. Bahaya. Nafsu itu jahat. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Siapa yang sebut kata nafsu itu jahat? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nampak baik pula, kita ramah pula kat dia. Di situ masalah dia. Okey, apa kejahatan nafsu? Kejahatan nafsu itu dia tamak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna yang lain, semakin kuat tamak kita kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin hina kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita tamak kepada yang lain daripada Allah, maka kita semakin hina pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut dalam kata-kata hikmat sebelum ini, ma basaqat aghsanu zull. Tidak tumbuh, tidak memanjang cabang-cabang cabang-cabang kehinaan illa an bazri tamak, kecuali daripada benih-benih tamak yang kita suburkan. Benih-benih tamak dengan arti kata benih-benih syahwat. Sebab tamak itu disertai dengan syahwat, benih-benih syahwat yang kita suburkan, maka kita semakin hina pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugasan kita apa dia? Tugasan kita adalah tarbiyah nafsu kita. Nafsu kita perlu ditarbiyah, supaya apa? Supaya kita suka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka ibadat. Suka ibadat, suka solat, suka zikir dan sebagainya. Maka kita akan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata-kata hikam sebelum ini. Maka sambung pula. Maka katanya, dan tersebut dalam kitab Tanwir, katanya bahawasanya tamak itu lawan daripada warak, katanya. Lawan daripada warak. Warak tu apa pula? Tamak itu, tamak tadi apa? Tamak itu sesuatu yang kita mengikut syahwat kita dan membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya dan adalah tamak itu lawan daripada disebut dalam kitab Tanwir bahawa tamak itu lawan warak, dan tiadalah syak bahawasanya warak yang zahir bagi segala orang yang am itu, iaitu meninggalkan perkara yang syubhat. Jadi warak maksud dia dalam istilah biasa
Wara' itu meninggalkan yang syubhat. Itu masuk wara'. Kita ada benda yang halal, kita ada benda yang haram. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Umurun mushtabihat. Jadi dalam hadis Nabi menyebut innal halala bayyinun, benda yang halal itu jelas, wal haramun bayyinun, yang haram itu jelas. Antara kedua-duanya adanya syubhah. Syubhah maknanya tak pasti. Halal ke haram? Jawapannya entah. Jadi orang wara' tinggalkan syubhah. Itu orang wara'. Jadi panjanglah perbahasan dia. Kalau kita nak berbahas tentang wara' ini, panjang perbahasan dia. Ada kata orang wara' itu meninggalkan syubhah. Apa contoh dia? Jangan makan kodai. Wah, parah gitu. Macam mana pula kita tak makan kodai? Kita selalu makan kodai, bukan kodai itu kita makan di kodai. Kita makan kat kodai kan. Ada ulama mengatakan makan kodai itu syubhah dah. Jadi kalau macam tu, siapa makan kat kodai tak ada wara' dah. Jadi kita semua ni tak ada wara' sebenarnya. Sebab semua pernah makan kodai. Kan? Jadi takrif wara' itu tak sama di antara satu ulama yang lain. Ada yang begitu ketat, ada yang longgar sikit. Kira wara' lah tu kata dia. Dan ada yang lebih ketat lagi. Jadi ala kulli hal bermaksud semakin kita meninggalkan benda-benda yang syubhah, semakin kita ada sifat wara'. Ini adalah pada pentarifan wara' pada orang awam. Itu pun tak ada buat. Bermaksud kita nak jadi wara' pada orang awam pun tak ada itu. Macam mana kita nak jadi wara' pada sudut orang yang lebih khas. Kan? Tapi tak apalah, kita sebut jugalah pengenalan dia. Jadi wara' pada pentarifan orang awam itu apa? Bermaksud kalau kita ada wara' pada pentarifan orang awam, dia kira wara' ada tu. Apa dia? Meninggalkan perkara yang syubhah. Masya Allah, itu pun tak terbuat di negeri kita. Jadi kita ni wara' pada istilah awam pun tak ada kita ada. Jadi layaklah bila tak ada pada orang awam kita ni bukan wara', maka kita ni fasik sahaja. Jadi kita ni martabatnya fasik saja. Tak boleh nak wara'. Sebab benda yang syubhah semua kita sapu. Entah dia tidak tak pasti haram dia belasah ialah kata-kata. Dah. Jadi mana kata tetapi setengah ulama menyebut ini juga modal kepada kita untuk menghalang daripada dosa yang lebih besar. Masya-Allah. Jadi kita tidak mampu untuk ibadat. Kita tidak mampu untuk qiyamul lail. Kita tidak mampu untuk bersedekah yang banyak. Kita tidak mampu menjadi wara'. Masya-Allah. Tetapi sebenarnya ada hikmat di sebaliknya untuk menutup dosa yang lebih besar. Nama dia ujub, nama dia riya', nama dia takabbur. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita peluang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekurangan kita untuk taat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekurangan kita untuk qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kekurangan untuk menjadi wara'. Masya-Allah, siapa boleh jadi wara'? Mengikut istilah sebegitu rupa. Makan kedai tak ada wara' nama dia. Apa lagi makanan-makanan yang syubhat yang kita makan. Bila kita makan saja tak ada wara' nama dia. Jadi mudah-mudahan kita mengambil bahagian daripada pandangan ulama, tidak kemampuan kita menjadi wara', tidak kemampuan kita salih. Supaya apa? Supaya kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa hinanya kita ini, betapa lemahnya kita ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kata-kata orang ahli maksiat
merendah diri kepada Allah lebih baik daripada taat yang mewarisi takabur, bangga diri, suci diri, kita kata. Terkadang ketaatan kita yang banyak menyebabkan kita rasa suci diri, itu lebih bahaya daripada orang yang banyak maksiat tetapi merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa rasa kekurangan, sentiasa rasa berdosa, sentiasa kita tidak apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita merendah diri. Itu lebih baik daripada kita menjadi orang yang hebat tapi meninggi diri. Sebab itu sebahagian ulama ada menyebut memang jadi modal betul-betul kayak kita. Apa dia kata ulama tadi? Masya Allah, jadi modal betul kayak kita. Kalau aku tidak melakukan qiyamul lail, kita lah orang aku tidak melakukan qiyamul lail, tetapi pada waktu subuh aku merasa bersalah, aku merasa hina, lebih aku sukai daripada aku qiyamul lail tetapi aku rasa suci diri, aku rasa tinggi diri, aku rasa orang yang lebih sempurna dari manusia. Kata ulama sebegitu. Kalau aku tidak melakukan qiyamul lail, tetapi pada waktu pagi hari aku merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa lemahnya iman kita, betapa hinanya kita, lebih aku sukai daripada aku qiyamul lail tapi merasa suci diri. Jadi modal betul kayak kita ni tu. Jadi mudah-mudahan sebegitu. Jadi warak yang awam bermaksud meninggalkan perkara yang syubhah. Adapun warak pada orang yang khas, orang istimewa sikit ni. 8.5 kita habis. Adapun dikata dan bahawasanya lawan warak yang khas itu iaitu kepada mereka yang mensahkan yakin. Mana warak sebenar-benar warak yang lebih khusus, bukan sekadar meninggalkan perkara syubhat, tetapi warak yang lebih khusus martabatnya itu apa dia? Mensahihkan yakin, mensahihkan keyakinan dan menyempurnakan ta'alluq kepada Tuhannya. Menyempurnakan ta'alluq bermaksud menyempurnakan kebergantungan dia kepada Tuhan dia, menyempurnakan sandaran dia kepada Tuhan dia, menambahkan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda yakin pada Allah Subhanahu wa taala? Tanda kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia tak ada sedih, tak ada takut. Itu tanda kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup di dunia dia masih takut dengan kemiskinan, hidup di dunia dia masih takut dengan kelemahan, hidup di dunia dia masih rasa takut sebab tak ada makhluk yang nak tolong dia, bermaksud tidak sempurna yakin dan sandar dia kepada Allah, tidak sempurna yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sempurna yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada lagi rasa takut kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takut ni sebab apa? Sebab dia tak ada tempat bergantung. Allah habis dah, tak ada dah, duit dah tak ada dah habis gitu. Mana Allah Subhanahu wa taala? Dah tak ada dah habis dah, tak ada orang dah nak pedulikan dan tak ada orang nak peduli dah, habis dah kita kata. Maka kita tidak yakin sandar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis kita yakin pada apa? Kita yakin pada makhluk, kita yakin pada harta, kita yakin pada duit. Ada? Macam mana? Susah tak? Tak ada susah. Apa pula? Duit dia berkapuk. So kapuk duit dia nak takut apa? Bermaksud dia sandar pada duit. Ada sedih tak? Ada takut tak? Tak ada sedih. Kat rumah dia semua ada. Anak dia dah besar-besar dah. Semua ada nak takut apa? Bermaksud dia sandar pada makhluk. Ada? Satu hari ditariknya suami dia, ditarik anak dia tarik sekian-sekian, lama-lama. Apalah lamah wan.
Tak macam marin anak dan ramai nya dah tak ada lagi seorang habis lemah rasa sebab dia tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermaksud disebut wara' yang khas, lebih khas itu adalah bertambah yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kuat tanpa makhluk. Kita kuat tanpa harta. Kita kuat tanpa manusia. Kita hanya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memadailah iman kita kepada Allah, kita jadi kuat. Ini bermaksud sahlah yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sahlah sandar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tiada kekuatan kecuali Allah. Kita pun menyebut hasbi Allah. Hasbi Allah. Cukuplah aku itu Allah, kita kata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan melalui makhluk dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu, berikan kita kefahaman tentang maksud yang disebut ini. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.